GMGM 3043, Pembangunan Organisasi, Tajuk Kajian, Diagnosis Organisasi Pusat Servis Proton. Kumpulan kami memilih untuk menjalankan diagnosis ke atas organisasi Proton Servis Malaysia, yang mana merupakan syarikat pengeluar kereta nasional Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1983. Pemilihan organisasi ini adalah bertepatan kerana ia merupakan sebuah organisasi berbentuk perniagaan yang menawarkan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan. Proton juga merupakan kereta keluaran negara yang pertama dari syarikat tersohor serta berdaya saing ketika ini kerana tempoh usia dan pengalamannya dalam membangunkan industri automobil. Kaedah diagnosis kajian. Perubahan organisasi adalah bentuk pertukaran dalam organisasi. Proses diagnosis ini adalah aspek pertama yang perlu dititikberatkan, di mana data terkumpul akan diteliti dan kesimpulan akan menggambarkan dapatan yang diperolehi secara keseluruhan. Akhirnya, proses ini diklasifikasi sebagai proses menyediakan maklumat dan memahami fungsi organisasi bagi merancang intervensi perubahan. 3 kaedah diagnosis yang dilakukan bagi rangkaian perniagaan organisasi kajian ini ialah maklumat dari hasil temu bual, dapatan maklumat melalui pemerhatian dan kaedah menganalisis data. Ringkasan analisis. Perincian proses diagnosis di setiap organisasi kajian dapat dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu analisis, pihak pengurusan, pekerja dan pelanggan. Elemen ini penting bagi mengumpul maklumat yang tepat dalam membentuk perubahan dalam sesebuah organisasi. Di peringkat pengurusan, kaedah temu bual dan analisis data prestasi organisasi akan dilakukan, manakala kaedah temu bual akan mengkaji dasar dan perkembangan perniagaan dalam menentukan hala tuju dan pengurusan instrumen perniagaan. Kaedah temu bual bersama pihak atasan pengurusan adalah terhadap data prestasi perniagaan. Seterusnya, proses temu bual bersama golongan pekerja dalam menilai tahap kepuasan hati pekerja diperlukan bagi menyokong operasi perniagaan ini. Imbuhan berbentuk kewangan atau tidak akan memberikan motivasi kepada pekerja untuk memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi. Selain itu, proses pengumpulan maklumat dari pelanggan melalui kaedah temu bual juga dijalankan melalui kaedah kualitatif bagi mewakili semua elemen yang diperlukan terhadap responden. Dalam kajian ini, sejumlah responden adalah berjumlah 20 orang dengan pecahan kepada kaki tangan dan pelanggan. Kaedah menganalisis data ini tadi menggunakan teori dan model diagnosis 6 kotak daripada wishboard, iaitu tujuan, struktur, hubungan, kepimpinan, metod kerja dan penghargaan. Sorotan kajian. Melalui kajian ini, langkah pertama sebelum memulakan transformasi organisasi adalah melengkapkan diagnosis situasi sedia ada untuk menentukan jurang antara situasi semasa dan objektif yang ditetapkan. Komponen dinamik dalam organisasi melibatkan semua proses dalam organisasi ini menunjuk kepada 2 unsur, iaitu proses perniagaan itu atau kepimpinan, konflik dan motivasi. Aspek transformasi yang berlaku mewujudkan beberapa usaha dalam menambahbaikkan segala aspek dalam organisasi. Model kongruensi ini menggambarkan aspek transformasi bagi suatu organisasi. Ia bermula dari proses input kepada output dan dari lingkungan proses input ini akan terbagi kepada 2, iaitu organisasi induk dan lingkungan luar organisasi yang turut menganalisis dan mengkaji sikap serta bentuk pengurusan organisasi selain daripada sumber daya atau dana. Selanjutnya, aspek yang terdapat dalam input ialah strategi. Proses berikutnya ialah output atau pengeluaran yang dianalisa berdasarkan fungsi sebuah sistem, hubungan antara kelompok
perilaku kelompok atau individu serta kesannya. Ini akan menentukan sejauh mana organisasi kajian berperanan menjadi ejen perubahan terhadap organisasinya. Seterusnya, proses reformasi berlaku selepas proses input dan output. Melalui proses analisis ini telah menunjukkan struktur organisasi kajian bagi sudut kerajaan, menunjukkan tahap yang baik. Oleh itu, proses kongruensi merupakan konsep pelarasan dalam proses transformasi. Cadangan intervensi. Cadangan intervensi kepada organisasi kajian untuk membantu organisasi dalam meningkatkan fungsi dan keberkesanan dalam melakukan pengurusan. 3 kriteria utama proses intervensi ialah sejauh mana proses ini disesuaikan dengan kehendak organisasi, keputusan yang dibentuk dan sejauh mana keputusan pengurusan organisasi mempengaruhi pekerja. Melalui diagnosis yang dilakukan, organisasi kajian sering bertukar pemilik dan organisasi. Terlalu banyak pertukaran modul dan teknologi hingga ia tidak mempunyai identiti yang jelas. Pertukaran syarikat dan teknologi menyebabkan produk yang dikeluarkan tidak bertahan lama. Keluarannya serta isu kualiti serta produk. Dalam langkah intervensi, organisasi ini haruslah lebih peka dalam membuat sesuatu keputusan dan kerjasama. Antara permasalahan yang dihadapi ialah penyediaan perkhidmatan selepas jualan seperti servis alat tukar ganti. Ini terbukti dari hasil diagnosis yang dijalankan terhadap pelanggan. Oleh itu, intervensi menyarankan organisasi kajian mendapatkan maklum balas dari pelanggan berkaitan perkhidmatan selepas jualan produk. Intervensi juga boleh dijalankan apabila pekerja bekerjasama kerana ia memudahkan perubahan organisasi dilakukan. Halangan intervensi. Halangan perubahan yang boleh menyebabkan organisasi kajian tidak menjadi inovatif dalam menguruskan perniagaan. Aspek utama yang menjadi penghalang inovasi ialah perniagaan itu sendiri tidak menggalakkan kepada berlakunya proses inovasi di mana organisasi itu berasa sudah selesa dengan saiz dan keadaan perniagaan yang sedia ada dan enggan melakukan perubahan. Ini akan memberi impak negatif kepada sesebuah organisasi. Halangan ini boleh terbagi kepada 2 faktor, iaitu individu dan organisasi. Salah satu contoh ialah pihak pengurusan yang bersifat tradisional dalam organisasi perniagaan. Di dalam organisasi kajian ini, didapati perniagaan ini tidak mempunyai halangan untuk melakukan proses inovasi kerana kepimpinan pengurusan sentiasa mahukan peningkatan dalam perniagaan dan pekerja. Terdapat 6 faktor organisasi perniagaan yang menjadi penghalang kepada perubahan, iaitu inersia perkumpulan, inersia struktur, kebimbangan terhadap ancaman terhadap agihan sumber yang sedia ada, kebimbangan terhadap kepakaran dan atas faktor sikap individu yang berasa tidak selesa akan perubahan yang akan dilakukan. Ulasan keseluruhan dalam menghadapi halangan perubahan dalam organisasi terdapat banyak faktor bagi menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya, ketua perlu memainkan peranan penting dalam membuat keputusan dengan menerangkan secara jelas kehendak perubahan kepada pekerja. Pengurusan juga perlu membuat persediaan yang rapi bagi fasa perubahan. Selain daripada itu, kawasan sokongan politik dalam membentuk suatu kuasa mutlak. Seterusnya, mencegah penghalang kepada perubahan organisasi. Dan sekali, organisasi perlukan sokongan secara berterusan. Sekian, terima kasih.